musolah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap. Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, mana lillahi ta'ala dia bina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan musolah Ar-Raudah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Alhamdulillah, itu dia musolah Ar-Raudah yang telah tersergam indah. Sekarang kita nak cerita berkenaan Jaulah Al-Quran, masih lagi dalam Jaulah Al-Quran, iaitu surah Quraisy pada hari ini insya-Allah. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azlan Abdullah, pengurusi musolah Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, para penonton yang mengikuti Jaulah Quran ini nampaknya telah bersama-sama dengan mengembara sampailah ke surah Quraisy pada pagi ini. Jadi Ustaz, latar belakang surah Quraisy, apa istimewanya surah ini dan juga kelainan surah ini berbanding dengan surah-surah yang lain, dan barangkali ada kisah yang boleh kita sampaikan kepada diri dan juga para penonton insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Apa khabar tuan-tuan semua? Amy sihat Sihat, nampak bersedih tengok Syria Care tadi kan? Betul. Nampak moyok je kan, sedih. Agak kita boleh comeback semula. Kita tak bincang tentang surah Quraisy, surah yang ke-106. 106 bermaksud berbaki 8 surah lagi kita berbincang di TV Al-Hijrah slot Jaulah Al-Quran ini. Alhamdulillah hari ini kita bincang satu surah yang menceritakan trend, tradisi, kebiasaan orang Arab Quraisy, yang mana mereka ni disebut dalam Al-Quran tentang kebiasaan mereka. Kita tidak disebut, tapi Quraisy, bangsa Quraisy ni disebut. Arab Quraisy ni merupakan bangsa yang dinisbahkan kepada keluarga Nabi jugalah. Datuk nenek Nabi itu adalah berbangsa Quraisy. Surah Quraisy ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan orang Arab Quraisy. Kenapa satunya sebutan Quraisy disebut dalam Al-Quran? Kenapa tak sebut kabilah-kabilah lain? Rupa-rupanya kabilah Quraisy ataupun Arab Quraisy ini adalah ketua kepada bangsa Arab. Kita kata istilah gitulah. Kerana setiap bangsa Arab yang menduduki tanah Arab akan buat report setiap tahun pada musim haji kepada Arab Quraisy. Maka sebab itulah setiap perlakuan yang berlaku di tanah Arab akan sampai kepada orang Arab Quraisy yang berada di Mekah. Baik, orang Arab Quraisy ni antara kebiasaannya ialah ilafihim rihlatash shita'i was-saif, iaitu kebiasaan mereka ini berpergian pada musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk syita'i ni, musim sejuk mereka pergi ke mana? Mereka akan pergi berniaga di Yaman. Dan saif, musim panas, mereka akan berniaga di Syria, di Syam. Kenapa mereka jauh sangat pergi berniaga ribu-ribu kilometer, naik unta berminggu-minggu, berbulan? Mereka keluar kerana kita sedia maklum kota Mekah, tanah Bakkah, bumi berkah ini yang Allah sebut dalam Al-Quran surah yang lain, dia merupakan satu bumi yang gersang kering kontang. Biwadin ghairi dhi zar'in, disebut oleh Nabi Ibrahim doa, ya Allah, aku tinggalkan anak isteri aku di bumi kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Oleh kerana bumi Mekah ni special, buminya tandus, berbukit bukau, gersang. Cuma mereka ni ada air Zam-Zam. Air ada, alhamdulillah. Cuma masalahnya tumbuh-tumbuhan tak sebagaimana tempat lain. Jadi makanan perlu dicari jauh daripada Mekah. Maka mereka akan pergi ke utara di Syam, ke selatan di Yaman. Pada musim panas pergi ke Syam, pada musim sejuk pergi ke Yaman. Tujuannya apa? Untuk cari barang-barang perdagangan, minyak wangi, makan, minum, segala benda itu. Pusat perdagangannya pada ketika itu ialah di Makkah. Jadi mereka ini Allah sebut tentang trend mereka, nak beritahu kepada kita bahawa syukurlah tentang rezeki yang Allah beri pada kita. Kita ni tak perlu jauh pergi macam mereka. Kemudian Allah sebut apa?
Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, yakni pemilik rumah ini Kaabah. Kerana apa? Bayangkan kamu duduk di bumi gersang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi boleh makan dengan cara kamu berniaga sampai jauh beribu kilometer. Maka dengan sebab itu syukurlah siapa yang beri rezeki pada kamu, Allah. Sembahlah Allah yang merupakan pemilik kepada Kaabah yang mulia di mata kamu itu. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memelihara mereka daripada ketakutan. Kita mengikut ulama Kufi, kiraannya 4 ayat, tapi Al-Madani dikira 5 ayat. Di mana yang kelima tu? Allazi at'amahum min ju' 4 wa amanahum min khauf 5. Itu sedikit latar belakang surah Quraisy, 4 ayat sahaja tuan-tuan ya. Okey, baik. Dan kalau kita lihat ni, bila sepanjang kita bersama-sama dalam menjalankan Al-Quran ni, Ustaz menggunakan buku tua di Quran. Jadi kalau dapat Ustaz tunjukkan kepada para penonton dan bagaimana cara untuk mendapatkan buku tua di Quran ni, Kembara Al-Quran. Silakan Ustaz. Ini muka depan, ini muka belakang, ini dalam dia. Apa yang kita bincang surah Quraisy ini di sini. Ni. Okey. Baik, surah Quraisy, buku tua di Quran ini merupakan satu buku tulisan saya sendiri yang mana saya rasa bertanggungjawab atas apa yang diminta oleh kawan-kawan, kaum keluarga, supaya ditulis satu buku yang memudahkan kita faham isi kandungan Al-Quran. Dan juga datang daripada hasrat hati sendiri, sebab saya sendiri rasa memerlukan satu rujukan yang saya sendiri perlukan untuk mempermudahkan kalau kita nak sampaikan kepada orang, macam mana nak sampaikan. Jadi kita nak sampaikan dalam bentuk siyak ataupun konteks. Kita nak cerita mudah Al-Quran ni, ayat 1 hingga 10 cerita pasal apa, 10 hingga 20 cerita pasal apa, 30-40 pasal apa. Jadi inilah perbincangan yang direngkaskan dalam bentuk siyak ataupun konteks, yang mana buku ni tuan-tuan boleh dapatkan. Saya rasa penonton di rumah dah ramai dapat buku ni. Tapi elok juga beli lebih untuk beri hadiah pada anak-anak, kawan-kawan, hadiah hari jadi, hadiah kahwin, semualah. Nak buat hantaran kahwin pun boleh. Jadi buku ni harga RM70. Kita jadikan dia sebagai buku yang tuan-tuan boleh beli dalam masa sama menyumbang ataupun menginfak untuk pembinaan Musalla Ar-Raudhah dan juga Ma'had Ar-Raudhah yang akan mula kita bina pada bulan Mac tahun depan. Jadi nak dapatkan buku ni boleh kontak talian hotline kami sebagaimana tertera di kaca TV. Okey, sedikit nak tahu apa sebenarnya yang Ustaz garapkan, Ustaz tuliskan dalam buku ni, dan apa yang Ustaz harapkan daripada buku ini, impact kepada para penonton, para pembeli. Saya mengharap sangat impaknya yang pertama sekali bila baca buku ni terasa nak lebih mendalami Al-Quran. Sebab rupanya contohlah saya kata surah Al-Baqarah ayat 243 hingga 252, kisah umat terdahulu seperti umat yang takut mati dengan seorang nabi Bani Israel dan seorang nabi yang lain sekitar pelantikan Talut sebagai pemimpin bagi menentang tentera Jalut. Jadi kita tahu dah kisah tu. Apa perbincangan lebih mendalam? Tengok terjemahan, tengok tafsiran. Rupanya itu cerita dia. Maknanya dia lebih kepada ringkasan perbincangan yang kita kata sebagai satu, kita kata teaser jugalah, supaya bila kita baca nak baca lebih dalam lagi. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita baca ni, kita akan tahu dah apa perbincangan yang ada dalam keseluruhan 30 juzuk Al-Quran itu, insya-Allah. Dan untuk mendalam kita akan cari lagi lah kan. Kita akan cari lagi dan lagi, insya-Allah. Tak cukup tebal ni, Amy. Kena tebal ni kalau nak dalam lagi. Ustaz kena buat lagi banyak-banyak jilid tu, Ustaz. Buka habis semua dah. Okey, baik, insya-Allah. Jadi Ustaz sebagai pengurusi Musalla Ar-Raudhah, apa antara perkembangan Musalla Ar-Raudhah sekarang, dan apa lagi yang dapat kita bantu untuk terus merancakkan majlis ilmu, untuk merancakkan program-program di Musalla Ar-Raudhah, dan Amy suka untuk bagaimana untuk kita terus mencahayakan Musalla Ar-Raudhah. Baik. Saya nak mengajak tuan-tuan semua, kita perlu mencahayakan lagi Musalla Ar-Raudhah. Dengan cara macam satunya, kita nak sediakan infra di luar, iaitu kita nak turak jalan lebih kurang 40,000 kita perlukan. Kemudian kita nak juga siapkan kita punya tube well kita yang dah gali lama dah, cuma kita belum ada takungan dan juga belum ada sistem penapisan yang proper lah. Kemudian kita perlukan sedikit lagi bayaran untuk kontraktor elektrik yang kita tertangguh lebih kurang 20,000 lagi. Dalam masa yang sama, program dijalankan dalam keadaan yang kita katakan ada sedikit kekurangan pada bangunan, iaitu
hiasan dalam dalaman tu di kubah tu kita tak siap pasang lagi, di dinding khot tu belum pasang lagi. Semuanya kita punya hiasan dalaman tu ada berbaki lagi bayaran kita perlukan. Lebih kurang banyak juga puluh ribu jugalah sebab kita nak all out lah, kita guna sepenuhnya biar cantik, biar orang tengok tu rasa ya Allah cantiknya masjid ni. Kalau orang tengok tu pun dah rasa bersyukur, dan tentu sekali pahalanya akan mengalir pada mereka yang turut sama memberi sumbangan kepada Musalla Ar-Raudhah. Kita punya program memang alhamdulillah kita buat rapat bagai nak gerak. Kemudian sekarang ni kita fokus kepada hiasan dalaman dan juga luaran, terutamanya bahagian belakang. Kita nak ada kopi hipster, kita nak ada barber, kita ada kedai shawarma, dan juga ada satu agensi yang kita JV untuk umrah dan juga ziarah ni. Dan mungkin depan Ustaz boleh tambah cuci kereta kan? Ada, memang perancangan kita ada cuci kereta, ada Dobi. InsyaAllah. Masya Allah. Dan para penonton, kalau tengok apa yang Ustaz nyatakan tadi, ini adalah antara benda sebenarnya yang kritikal ni. Maksudnya nak turap jalan para penonton. Seandainya jalan yang kita bantu hari ini itu adalah hasil daripada kita. Orang jalan menuju ke masjid ni. Allahu Akbar, turap jalan memudahkan kereta-kereta masuk dan sebagainya. Satu lagi Amy, saya lupa sebut. Bilik pengurusan jenazah kita perlukan 25,000 nak infra dalam tu. Kita nak cantik, tidaklah masuk bilik pengurusan jenazah, bilik menakutkan. Kita nak masuk tu, tak macam bilik jenazah. Mana rasa-rasa nak mati pun rasa aman lah. Tak takut sangat kan. Dan rasa terus nak mati kan. Tapi maksudnya bilik yang membangkitkan kita untuk sama-sama membantu jenazah dan sebagainya. Tak adalah rasa seram, tak nak lah pergi kan. Nak melintas pun takut kan. Dan juga para penonton, kalau dapat kita tengok nak turap jalan, kemudian nak gali untuk air, ini semua bayangkan. Gali dah, cuma kita ada filter dia, sistem penapisan dia. Bayangkan sumbangan kita ni untuk orang dapat bagi minum dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan juga ini juga antara yang penting itu mencahayakan, nak lunaskan bil elektrik daripada Musalla Ar-Raudhah. Jadi Ustaz sekali lagi kita wawarkan, dan barangkali selepas pada Musalla Ar-Raudhah ni apakah projek seterusnya? Projek berikut kita nak bina Ma'had Ar-Raudhah. Tuan-tuan kena dengar betul-betul. Kapasiti pelajar asrama penuh 300 orang. Kita ni gambarnya, pintu masuk dia, design dan juga 3D dah siap. Cuma kita belum dapat kebenaran merancang lagi. Kita jangkakan seawal-awal bulan Mac tahun depan kita dah boleh mula sodok tapak, piling. Sekolah ini, Ma'had Ar-Raudhah ni berkonsepkan STT, Sains, Tahfiz dan juga Turas, yang mereka ambil SPM, mereka hafal Al-Quran, dan ada added value-nya iaitu mereka mengaji kitab-kitab kuning, mengaji kitab Turas, supaya memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang aliran akademik dan hafazan ni belajar juga kitab-kitab kuning. Biar mereka ni kalau tak dapat 3-3 sekalipun dapat 1 pun okey. Tapi harapnya 3-3 lah dapat. Kurang-kurangnya ada SPM, Quran 30 juzuk dihafal. Kalaupun tak lancar, ambil masa lah untuk dia kemas hafazan dia. Kemudian ada satu, kita katalah added value tu, mereka boleh membaca kitab-kitab kuning, menjadi faqih, boleh jadi tutup guru, mengajar di masjid, di pondok dan sebagainya. Itu harapan kita lah. Itu dia, insyaAllah besar harapan Ustaz, dan insyaAllah jom sama-sama kita realisasikan Ma'had Ar-Raudhah ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallah khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Raudhah. Dan para penonton, jom kita tiap-tiap bulan kita sumbangkan ke Musalla Ar-Raudhah. Kalau di antara kita ni, kalau 1,000 yang menonton, 100 yang bagi, berapa yang dapat Musalla Ar-Raudhah? Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz sekali lagi dengan perkongsian daripada Jaulah Al-Quran Surah Quraisy tadi. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.